Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melihat kepada topik yang ketiga, yaitu pecahan, perpuluhan, dan peratus. Baiklah murid-murid, kita masih lagi melihat kepada perpuluhan. Jadi bagi standard kandungan, kita akan melihat kepada 3.2, yaitu perpuluhan. Manakala bagi standard pembelajaran, kita akan lihat kepada 3.2.4, yaitu menambah 2 perpuluhan melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan. Hasil tambahnya sehingga sifar 0.99. Kemudian 3.2.5 menolak 2 perpuluhan melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan dalam lingkungan sifar 0.99. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan murid-murid akan dapat menambah 2 perpuluhan melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan dengan betul. Kemudian menolak 2 perpuluhan melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat kepada tambah perpuluhan terlebih dahulu. Contohnya soalan, sifar perpuluhan sifar 5 tambah sifar perpuluhan 1, 4. Jadi, cikgu akan menggunakan jadual seperti ini untuk memudahkan murid-murid melihat bagaimana untuk menambah perpuluhan. Jadi, cikgu akan masukkan nilai tempat yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Jadi, nilai tempat kita akan mulakan dengan sa perpuluhan per 10 per 100. Kemudian kita akan masukkan mengikut nilai tempat atau rumah dengan betul. Jadi sifar perpuluhan sifar 5 tambah sifar perpuluhan 14 sama dengan. Jadi di sini cikgu nak tekankan murid-murid perlulah menyusun mengikut nilai tempat dengan betul dan pastikan titik perpuluhan ini sebaris. Sekiranya murid-murid tidak menyusun mengikut nilai tempat, maka nanti jawapan yang akan diberikan atau jawapan semasa menambah nanti kurang tepat. Jadi kita akan menambah bermula pada nilai tempat per 100 terlebih dahulu. Rumah per 100 terlebih dahulu, iaitu 5 tambah 4 sama dengan 9. Sifar tambah 1 sama dengan 1. Kemudian diikuti dengan titik perpuluhan, barulah sifar tambah sifar sama dengan sifar. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 19. Kita lihat contoh yang kedua. Sifar perpuluhan 5 tambah sifar perpuluhan 3. Jadi cikgu masih menggunakan jadual seperti ini dan cikgu masukkan rumah atau nilai tempat mengikut nombor atau soalan yang diberikan, iaitu sa perpuluhan per 10. Jadi tiada per 100 kerana nombor atau soalan yang diberikan hanya melibatkan satu tempat perpuluhan sahaja. Jadi cikgu masukkan mengikut nilai tempat atau rumah sifar perpuluhan 5 tambah sifar perpuluhan 3. Jadi cikgu akan menambah bermula dari per 10. Jadi cikgu akan menambah mula dari rumah per 10. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Kemudian titik perpuluhan, sifar tambah sifar sama dengan sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 8. Seterusnya, sifar perpuluhan sifar 6 tambah sifar perpuluhan 28. Jadi di sini cikgu masukkan nilai tempat terlebih dahulu. Kemudian cikgu masukkan nombor sifar perpuluhan sifar 6 tambah sifar perpuluhan 28. Sama dengan, jadi di sini tolong tengok dengan lebih berhati-hati. Buat dengan lebih berhati-hati kerana ada pengumpulan semula. 6 tambah 8 bersamaan dengan 14. Jadi kita kena kumpulkan pada rumah per 10. 1, 4.
Jadi 1 kita kumpulkan di rumah per 10 dan 4 kita letak di rumah per 100. Tambah pengumpulan ini atau tambah ini adalah seperti nombor bulat. Ada pengumpulan semula. Jadi sekarang kita lihat kepada per 10, 1 tambah sifar sama dengan 1 tambah sifar bersamaan dengan 1, kemudian 1 tambah 2 akan dapat 3. Kemudian titik perpuluhan, sifar tambah sifar akan dapat sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 34. Seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya ini. Sifar perpuluhan 5 tambah sifar perpuluhan 34 sama dengan. Jadi sekarang cikgu tak menggunakan nilai tempat. Cikgu terus tulis seperti ini. Sifar perpuluhan 5 tambah sifar perpuluhan 34. Jadi di sini cikgu tak terus cikgu tak pakai jadual seperti tadi, tapi cikgu terus tulis pun boleh. Okey, murid boleh buat seperti ini untuk bentuk lazim, tiada masalah. Kerana tadi cikgu hanya ingin menunjukkan bagaimana untuk menyusun. Sekarang sekiranya murid sudah pandai menyusun, boleh terus masukkan atau tuliskan nombor seperti ini. Okey, sama dengan. Jadi sekiranya murid dapat lihat di sini, sifar perpuluhan 5 ini dengan sifar perpuluhan 34, sifar perpuluhan 5 hanya ada satu tempat perpuluhan. Jadi, murid boleh tuliskan sifar sendiri. Murid boleh tuliskan sifar sendiri supaya nilai tempat perpuluhannya sama. Jadi sekarang kita boleh lihat sifar perpuluhan 5 sifar tambah sifar perpuluhan 34. Kalau murid tak nak tulis pun tak ada masalah. Tapi cikgu lebih suka kalau murid tuliskan atau letak sendiri sifar supaya sama banyak nilai tempat perpuluhannya atau sama banyak tempat perpuluhannya. Jadi sekarang sifar tambah 4 bersamaan dengan 4, 5 tambah 3 sama dengan 8, perpuluhan sifar tambah sifar sama dengan sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 84. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada sifar perpuluhan 46 tambah sifar perpuluhan 57. Boleh terus masukkan nombor sifar perpuluhan 46 tambah sifar perpuluhan 57 sama dengan. Jadi di sini pastikan titik perpuluhan sama baris. Kemudian nombor-nombor lain juga dimasukkan mengikut nilai tempat dengan betul. Jadi kita akan mula menambah dari nilai tempat per 100. 6 tambah 7 bersamaan dengan 13. Kita masukkan pengumpulan semula di sini. 1 tambah 4 bersamaan 5. Kemudian 5 tambah 5 bersamaan 10. Jadi kita kumpulkan, kita letakkan 1 di sini. Jadi sekarang perpuluhan 1 tambah sifar 1, 1 tambah sifar lagi di bawah ini 1. Jadi jawapannya 1. Jadi jawapan adalah 1 perpuluhan sifar 3. Bila murid, sekarang kita akan lihat kepada tolak perpuluhan. Sifar perpuluhan 35 tolak sifar perpuluhan sifar 4. Cikgu akan gunakan jadual untuk memudahkan murid melihat. Jadi, cikgu masukkan nilai tempat perpuluhan per 10 per 100. Kemudian cikgu masukkan seperti biasa. Sifar perpuluhan 35 tolak sifar perpuluhan sifar 4. Jadi, penolakan juga kita mulakan dari per 100 terlebih dahulu. 5 tolak 4 bersamaan dengan 1. 3 tolak sifar bersamaan 3. Kemudian perpuluhan sifar tolak sifar bersamaan dengan sifar. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 31. Seterusnya, sifar perpuluhan 9 tolak sifar perpuluhan 6. Jadi di sini hanya melibatkan sa dengan per 10 sahaja. Jadi masukkan sifar perpuluhan 9 tolak sifar perpuluhan 6 sama dengan. Jadi kita akan menolak bermula dari nilai tempat atau rumah per 10. Jadi 9 tolak 6 bersamaan dengan 3.
pepuluhan, kemudian sifar tolak sifar bersamaan dengan sifar. Jadi jawapannya adalah sifar pepuluhan 3. Seterusnya kita lihat kepada sifar pepuluhan 8 tolak sifar pepuluhan 15. Jadi di sini cikgu dapat lihat, di sini ada satu tempat pepuluhan sahaja. Manakala di sini ada dua tempat pepuluhan. Jadi cikgu boleh terus letak sifar di belakang 8 ini. Jadi cikgu boleh terus tulis seperti ini. Cikgu tuliskan nilai tempat terlebih dahulu. Kemudian cikgu akan masukkan sifar pepuluhan 8 sifar. Cikgu terus letakkan sifar. Kemudian tolak sifar pepuluhan 15. Sama dengan jadi di sini murid kena berhati-hati kerana kita menolak. Kalau menolak, pastikan nombor di atas lebih besar untuk menolak nombor di bawah. Jadi di sini kita akan mula menolak pada per 100. Jadi kita dapat lihat sifar tolak 5. Jadi sifar tolak 5 tak cukup. Sifar tak cukup untuk tolak 5. Jadi kita kena pinjam daripada 8. Jadi 8 kita potong akan tinggal 7. Kemudian kita letak 1 di sifar untuk per 100. Okey. Yang ini peminjaman ini sama seperti nombor bulat yang kita telah pelajari. Jadi sekarang 10 sudah cukup untuk tolak 5. Jadi 10 tolak 5 bersamaan dengan 5. Sekarang 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Kemudian titik pepuluhan, sifar tolak sifar bersamaan dengan sifar. Jadi jawapannya adalah sifar pepuluhan 6, 5. Baiklah, seterusnya sifar pepuluhan 9 tolak sifar pepuluhan 76. Jadi untuk soalan ini juga melibatkan satu tempat pepuluhan sahaja untuk 9 ini. Manakala untuk yang ini ada dua tempat pepuluhan. Jadi cikgu akan letakkan sifar di belakang 9. Cikgu akan tuliskan terus seperti ini. Cikgu tak menggunakan jadual lagi. Cikgu terus buat seperti ini pun boleh. Terus tulis nombor, susun dengan betul, tolak sifar pepuluhan 76. Jadi berhati-hati, sifar tidak cukup untuk tolak 6. Jadi kena pinjam dari 9. Jadi 9 tinggal 8 dan 1 letak di sifar per 100. Jadi 10 tolak 6 sudah cukup. 10 sudah cukup untuk tolak 6. Jadi jawapannya 4. 8 tolak 7, 1. Kemudian pepuluhan sifar tolak sifar sama dengan sifar. Jadi jawapannya adalah sifar pepuluhan 1, 4. Baiklah murid-murid, cikgu harapkan para murid dapat memahami cara untuk menambah dan menolak pepuluhan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jadi sekarang masa untuk murid-murid mencuba. Apa yang murid perlu buat? Murid perlu jawab soalan latihan di dalam buku aktiviti matematik muka surat 66 dan 67. Murid perlu tunjukkan langkah kerja dengan kemas dan jawapan dengan kemas. Setelah siap, tolong ambil gambar dan hantar melalui WhatsApp cikgu. Sekian, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.